sekali kira mass N untuk Cu2S. Okay, kita ada 40.0 gram. So, apa molar mass dia kita kira. You akan kena buat 2 times 63.6 plus dengan 32.1. Okay, so you akan dapat dia punya number of mole is 0.08879 mole. Okay, dapat tak macam saya dapat? Dapat. Okay, so ini number of mole untuk Cu2S. So kita buat perkadaran. Okay, 2 mole Cu2S. Okay, perkadaran dia dengan berapa? 3 mole Mol O2. of O2. So kita ada 0.0879 okay, mole of Cu2S. Okay, saya buat ruang kecil, you buat dalam ruang yang ni lah, buat satu baris Okay, so you kena buat apa? 0.0879 okay, bahagikan dengan 2, darabkan dengan 3. So you akan dapat okay, berapa kat sini? 0.132. 19 mole of O2. Okay, ini baru number of mole of O2. Sekarang ni dia tak tanya number of mole, dia tanya number of molecule. So, kita ada number of molecule dia. Kita kena buat apa? 0.1319 mole times dengan 6.02 times 10 power 23. So, you akan dapat berapa number of particles dia? 7.94 times 10 power 22 O2 molecule. Okay, saya tak tahu kawan awak ni dapat macam mana. Dia kira macam mana. Tapi jawapan akhir dia betul. Janji betul. Siapa buat ni? Okay. So, tengok soalan B. Okay. B. Okay, dia cakap. The mass of SO2 gas produced. Okay, dia tanya SO2 gas pula. Okay, berapa banyak? Dia nak mass. M. So, first kita kena cari number of mole. Okay, apa yang you kena buat? You kena compare. Okay, number of mole. Okay, 2 mole of Cu(S) perkadaran dengan 2 mole SO2. Okay, kalau mole of ni tadi adalah 0.0879 mole. So, you nak kena buat apa? Kalau guna teknik yang betul adalah 0.0879 bahagi 2 darab 2. Okay, so kita cancel off. So, you akan dapat value yang sama. So, the number of mole sama dengan 0.0879 mole of SO2. So, sekarang ni dia tanya mass. So, you nak dapatkan mass. Okay, saya sambung kat bawah ya. So, mass untuk SO2 equal to 0.0879 darabkan dengan molar mass dia. So, molar mass dia ada berapa? Sama bawah ya. Okay, 32.1 plus 216. So, you akan dapat berapa? 64. 64. Betul ni ya? Saya tak kira ni, awak kira ni. Okay, so the mass of SO2 ni you akan dapat 5.63 gram. Okay, that's it. Sekarang ni tengok balik persamaan. Okay, soalan C. Dia tanya volume of SO2. Okay, tadi dia tanya mass. Sekarang ni dia tanya volume. Okay, nampak tak beza mass dengan volume? Okay, so dia tanya volume. Macam mana kita nak buat? Kita dah ada number of mole. Kita dah buat perkadaran. So number of mole dia masih sama. Okay, yang ni betul pula dia buat. Okay, so kita dapat number of mole dia. And SO2 ni tadi adalah 0.0879 mole. So, kita nak dapatkan volume, kita kena darabkan dengan apa? Okay, soalan dia bagi clue dah. Add STP. Okay, add STP. So, STP dia punya ni adalah berapa? Dia punya molar mass dia adalah
kita kena darab dengan 22.4 liter per mol unit dia. And then the answer is kita akan dapat 1.7 dm3 ataupun samalah juga dia punya unit dengan liter. Okay, so nampak tak kenapa pentingnya you faham and you coming out the information. Yang paling penting you tulis balik, rewrite balik persamaan supaya you nampak apa yang dibagi dan apa yang nak dicari. Okay, boleh? Siapa buat ni nombor 9 ni? Okay, siapa buat yang nombor 9? Dia guna rumus N equal to RT PV. Okay, N sama dengan PV and RT. Yang ni you tak belajar. Okay, yang ni you tak belajar. Tapi, okay, so kita boleh tengok macam mana cara nak buat dia lah. First kali you kena buat persamaan seimbang. Okay, you nak guna rumus ni pun boleh. Yang mana, okay, pressure of the gas is 768 mmHg equal to 1 atm. Okay, volume dia dah bagi 18.0 liter. Temperature dia 303.15. Okay, sebab apa? 273 kita kena tambah dengan 30. Okay, R dia adalah constant yang diberi adalah 0.08206. Okay, so nak masukkan, nak carikan volume of hydrogen ni, okay, you just masukkan dalam rumus P, okay, V, R and T. So you akan dapat directly dia punya N sama dengan 0.731. Okay, boleh? Ni soalan ni sepatutnya tak masuk dalam syllabus awak, dia terlepas. Okay, ini dia punya number of mole. Okay, yang kedua dia tanya percentage of zinc at STP. Okay, percentage of zinc at STP. So, cara dia, you buat persamaan seimbang dulu sebab kita nak tengok kita dah ada number of mole untuk ni kan. So, kita buat persamaan seimbang dia sama dengan zinc react with HCl menghasilkan zinc Cl2 plus H2. Okay, so seimbangkan, you akan dapat 2, okay, zinc 1, okay, dah seimbang. Okay, dah seimbang. Okay, bermakna kita dah kira dah apa tu mol untuk hidrogen. Mol hidrogen kita dah dapat 0.731 mol. Okay, sekarang ni percentage zinc. So kita boleh buat perkadaran dia 1 mol of H2, okay, berkadaran dengan 1 mol of zinc, right? Betul tak? Kalau 0.731 mol of H2, that means 0.731 times 1 over 1 of zinc. So, the number of mole untuk zinc adalah 0.731 mol. Okay, so dapat tak? Dapat tak mol zinc? So, sekarang ni kita nak cari mass. Okay, kita nak cari mass zinc. Kita kena darabkan 0.731 mol darabkan dengan molar mass untuk zinc ni tadi. So, you akan dapat 65.39. Okay, so dia punya mass you akan dapat berapa ni? Berapa mass yang you dapat? Berapa? 40? 47. Betul ke kawan nak buat ni? 47.81 kan? Lebih kurang. Okay. So kita nak cari dia punya percentage dia. Kita masukkanlah. Okay. 47.81 bahagikan dengan, okay, dia bagi dalam soalan kat sini 50 gram. Okay, and then darab 100 you akan dapat 75.62. Plus minus lah. Okay.
0.01, negatif 0.01. Gitulah. Okay, boleh? Boleh? Dapat tak? Dapat. Boleh? Okay. So, kita sambung. Okay, kita tengok soalan nombor 10. Okay. Okay, dia tanya percentage yield yang terhasil. So, dekat sini dia dah bagi tahu dalam soalan, the excess dia adalah N2 and the limited reactant dia adalah hydrogen. So, dia nak actual yield dia bagi dekat sini adalah 40.5. Kita nak cari theoretical. So, dekat sini maklumat yang dibagi adalah untuk hydrogen. Okay, hydrogen. So, kita kena cari berapa kadaran, berapa banyak NH3 yang terhasil daripada mol H2 yang diberi. So, 20, tengok. Okay, first, you boleh cari apa? Number of mole, kita buat nisbah mole. Okay, yang ni digantikan dengan gram kan? Okay, so kita ambil kalau 20 mole. Okay, berapa banyak NH3 yang terhasil? So, cara dia you nak kira 20, okay, bahagi dengan 3, darab dengan 2. So, you akan dapat berapa number of mole? You akan dapat berapa number of mole? 13.33. Okay, 13.33. Okay, ini mol. Okay, so kita dah ada mol. Okay, kita nak cari mass. Okay, kawan awak ni cara mudah lah. Okay, untuk NH3. So, kita kena buat 13.33 mol darabkan dengan NH3 punya molar mass. Berapa? Berapa kat sini? Betul? Betul? Betul tak? So, you akan dapat dia punya mass dia adalah 226.1 gram. Ataupun menghampiri 226 gram. So, ini adalah theoretical yield. Okay, so kita nak cari percentage yield. Actual yield, tengok ni, actual yield bahagikan dengan theoretical, darabkan dengan 100, you akan dapat dia punya percentage L2. Okay, bila you salin balik soalan, okay, dia tanya yang ni. Okay, yang dia dah bagi maklumat reactant dia kan. So, apa yang you kena buat, kita cari limiting reactant. Okay, soalan dia. Okay, first kali cari limiting reactant. Okay, so yang ni you dah dapat. Okay, yang ni given. Okay, so buat nisbah. Step 3, buat dia punya perkadaran from the equation. Okay, 1 mole of MnO2. Okay, perkadaran dengan 4 mole of HCl. Kalau 0.8055 MnO2. Okay, bersamaan dengan, okay, darab 4. So, mole yang required adalah 3.222. Okay, bila kita comparekan dengan yang disediakan. Okay, so mole of HCl required less ke? So HCl is excess reactant. Okay, betul lah. HCl is excess and MnO2 adalah limited reactant. So kita compare dengan limited reactant lah. Theoretical dia 1 mole MnO berkadaran dengan 1 mole of Cl. Okay, so 0.8055 mole MnO2 okay, berkadaran dengan 0.8055 mole of Cl2. So kita dah dapat mole untuk Cl2. Sekarang ni kita boleh cari dia punya mass. Okay, mass. Okay, so kita nak cari mass, kita darabkan dengan molar mass. Okay, so kita akan dapat 57.1617. Okay, ni betul lah. Okay, and then kita masukkan value, kita nak tahu actual yield. Okay, kita ada theoretical yield.
kita akan selesaikan. Okay, so yang ni bahagi dapat 0.42 darab 57.1905, you akan dapat 24.02 ataupun 34.01. Okay, siapa yang tak boleh buat? Ada tak yang tak faham? Boleh tak saya proceed? Senyap je masing-masing ni. Dapat tak sama tak dengan kawan awak buat ni? Boleh? Boleh. Okey, tak boleh rasa macam tak boleh tangkap lagi. Nanti tengok balik video yang saya share ni nanti Okey. Boleh kalau nak PM, kalau tak faham juga tengok video, PM lah saya jawab. Okey, boleh je. Tak ada masalah. Okey, dia dah bagi dah chemical equation, and then dia dah bagi maklumat. Maklumat dia bagi 20 gram of aluminium is put into the solution contain 115 gram of H2SO4. So, list down the information given. Okay. So, dekat sini dia bagi berapa aluminium, 20.0 gram. Okay. And then, dia punya H2SO4 dia bagi adalah 115 gram. Okay. Ini adalah mass yang dia bagi. Tak apa. Supaya you nampak. Sekarang ni soalan pertama, cari limiting reactant. So, cari limiting reactant, very good. Yang ni sangat mendengar kata, buat dalam table. Okay. So, cari dia punya mol dululah. Mol aluminium sama dengan aluminium 0.75. Okay, betul. And then this one pun ni betul. Salah sebab tak ada. Okay, tak ada unit. Okay, jawapan akhir tak ada unit, salah. So, buat comparison. 2 mol of Al berkadaran dengan 3H2SO4. Okay, ini cara kawan nak kira lah. Okay, so kalau nak mudah, okay, saya tunjuk kat awak Okay, so macam mana nak kira? Salin balik 0.741 bahagikan dengan 2, darabkan dengan 3. So you terus dapat mole of H2SO4. Okay, mole of H2SO4 yang diperlukan sama. Okay, and then you buat dua-dua Ni kenapa you buat 2 kali? 2 mol. Okay, you buat dua-dua lah maksudnya. You buat dua-dua part. Okay, so kita buat perkadaran. So, kita tengok kat sini. Okay. Be quiet. Al needed is more than Al available. Okay, so the limited reagent is limited, aluminium is the limited reactant. Okay, betul lah, tapi awak tak perlu buat dua-dua awak buat salah satu je. Bila you buat macam ni, takut you keliru nanti. Okay, you buat salah satu. Since the 0.71 mole of Al is less than the required 0.781. So the limited reagent is aluminium. Okay, so kita tengok soalan number 2B. How many mole of H2 will be formed? Okay, so bila kita dah dapat, dia punya orang kata limited reactant dia adalah yang ni. So kita nak yang produk pun akan ikut kita punya perkadaran dengan aluminium. So from the equation, okay, tengok soalan 6B. Okay. Ini. Okay, how many mass of H2 will be formed? Okay, sekarang ni, you tengok kat sini, dia nak mass yang ni. So, kita tengok kat sini 2 mol aluminium berkadaran dengan 3 mol hydrogen. So, kita boleh buat 3 mol of H2SO4 berkadaran dengan 3 mol of hydrogen. So, okay. Cara penulisan lah saya nak tegur kat sini. So, you boleh buat kalau 1 point. Kenapa you ambil H2SO4? Fikir salah ni. So, you kena buat
2 mol Al berkadaran dengan 3 mol H2 sebab kita kira aluminium tu sebagai limited reactant kan. So 0.741 mol aluminium berkadaran dengan, so macam mana you nak kira 0.71 bahagi 2 darab 3 of mol of H2. So you akan dapat mol of H2 kat sini adalah 1.112 mol. Bila dia nak mol kan. So this is the answer. Faham tak? Yang ni salah this is the right answer. Tengok C. How many gram of AlSO4 will be formed? So tengok pada persamaan balik. Sekarang ni dia nak ni kan. Dia nak mass. Ini dia nak mol tadi, yang ni dia nak mass. So kita kena comparekan dia dengan aluminium sebab aluminium ni adalah limiting reactant dia. So kalau you tengok 2 mol of Al equal to 1 mol of Al2SO4, aluminium sulfate. So apa you kena buat? Mol of aluminium ni tadi adalah 0.741. So kita nak kira, kita kena buat cara penulisan ni lah saya nak tegur. Sebab tu saya suruh awak hantar ni. Kalau 2 mol of aluminium berkadaran dengan 1 mol of AlSO4, so 0.741 mol Al sama dengan 0.741 bahagi 2 darab 1. So you akan dapat berapa? 0.3705 mol. Untuk aluminium sulfate. So daripada sini you dah dapat number of mol dia. Yang ni. You boleh kira dia punya mass. You darabkan dengan molar mass and then you akan dapat the answer is 126.82. Jawapan akhir betul tapi kat sini saya ni salah. Tolong betulkan. Boleh? Siapa buat soalan ni? Sama juga yang macam ni. So yang lain pun tolong baiki kalau you buat salah and then kita tengok soalan seterusnya. How many gram of reactant in excess will be left over? Berapa banyak reactant yang tinggal? So sekarang ni reactant dia adalah this one kan. Reactant dia adalah aluminium dengan H3SO4. Ini adalah limited reactant, yang ni excess. So kita nak kira berapa lebih yang tinggal ni tadi. So kita kena compare dia punya number of mol. Yang ni lah. H2SO4 is excess reactant. So kita nak kira excess reactant, kita more available, more required. So rumus dia adalah kita kena guna mol of H2SO4 given, tolakkan dengan mol of H2SO4 required. So kita kena kira berapa yang kita guna. So kita kat sini dia terus tunjukkan kita kena buat nisbah mol dulu. Nisbah mol dia sama juga macam tadi. 2 mol Al berkadaran dengan 3 mol H2SO4. So kalau mol dia adalah 0.741, so berapa banyak? 0.741 over 2 times 3 mol of H2SO4. So you akan kira, you akan dapat 1.11 mol. Yang ni you kena tunjukkan H2SO4. So mol yang diberi, yang ni betul lah, yang step yang atas ni betul, yang bawah dia tak buat kat sini. 1.173 tolak dengan 1.112 mol. You akan dapat yang left over adalah mol dia 0.061. So sekarang ni dia nak mass, you kena darab dengan molar mass of H2SO4. So you akan darab, you akan dapat the answer is 5.984 kan kat sini.
Okay, kalau ikutkan kat sini dia punya molar mass dia adalah 98.1. Okay, mungkin you round off lebih awal apa semua sebab tu plus minus boleh lah. Okay, the exactly jawapan adalah 5.886 gram. Okay, boleh tak?